Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Asnul. Sekarang kita berada dalam video yang kedua bagi bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah dalam mata pelajaran Matematik Tingkatan 4 KSSM. Dalam video yang pertama, kita telah mempelajari standard kandungan 6.1 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dalam standard kandungan 6.2, kita akan mempelajari tentang sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Seterusnya, kita akan mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Okey, jadi sekarang ni kita dah masuk kepada sistem. Okey, yang tadi kita hanya mempelajari tentang ketaksamaan linear. Okey, ketaksamaan linear maksudnya satu ketaksamaan linear, okey, secara individu. Jadi sekarang ni kita dah masuk kepada sistem ketaksamaan linear, iaitu satu set yang mengandungi dua atau lebih ketaksamaan linear dengan pemboleh ubah yang sama. Maksudnya pemboleh ubah yang sama, jika dari awal kita ada ketaksamaan yang pertama ialah X dan Y, maka ketaksamaan yang lain juga mestilah menggunakan pemboleh ubah X dan ataupun Y. Okey, contoh situasi dan ketaksamaan linear, okey, yang diberi, kita akan jumpa nanti. Kita akan mewakilkan penyataan-penyataan dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, contoh situasi yang pertama, Y lebih besar daripada X. Jadi perkataan atau lebih besar daripada ni kita boleh tukar menjadi Y, tukarkan simbol lebih besar daripada X. Okay, jadi kita akan tukarkan ayat tersebut menjadi ketaksamaan linear. Y kurang daripada X. Okay, jadi secara penulisan kita boleh tulis Y kurang daripada X. Y tidak kurang daripada X, maksudnya Y lebih besar lah. Okay, Y lebih besar daripada X, lebih besar atau sama. Jadi Y lebih besar atau sama dengan X. Jadi maksudnya tak boleh kurang. Jadi dia boleh sama ataupun lebih besar. Y tidak lebih daripada X. Maksudnya Y mestilah kurang ataupun sama dengan X. Jadi Y kurang atau sama dengan X. Okey, dia boleh sama dengan X tapi tak boleh lebih. Jadi dia mestilah kurang. Y sekurang-kurangnya K kali X. Maksudnya Y lebih besar ataupun sama dengan KX. Jadi kalau kita lihat di sini, Y lebih besar atau sama dengan KX. Sekurang-kurangnya ni maksudnya lebih besar atau sama. Y selebih-lebihnya K kali X. Selebih-lebihnya ini maksimum. Okey, maksudnya Y kurang atau sama. Okey, dengan KX. Y kurang atau sama dengan KX. Maksimum Y ialah K. Maksudnya nilai maksimum bagi Y adalah K. K adalah nilai maksimum, jadi mestilah kurang daripada nilai K. Jadi Y mestilah kurang atau sama dengan K. Minimum Y ialah K. Maksudnya K adalah nilai minimum bagi Y. Maksudnya Y mestilah lebih besar daripada K. Jadi Y mestilah lebih besar atau sama dengan K. Okey, kalau sama pun masih dikira benar. Seterusnya, hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. Maksudnya X tambah Y lebih besar daripada K. Beza Y dan X kurang daripada K. Okey, jadi maksudnya kita tolakkanlah Y tolak X mestilah kurang daripada K. Kurang daripada K lebih kecil. Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Okey, jadi bila ada perkataan sekurang-kurangnya mestilah simbol lebih besar atau sama. Jadi Y tolak X. Okey, sebab Y mestilah melebihi X. Jadi Y tolak X, tak boleh X tolak Y. Jadi Y tolak X lebih besar atau sama dengan K. Contoh 7, wakilkan setiap situasi berikut dalam bentuk ketaksamaan linear.
Okey, soalan A. Ahmad mempunyai voucher bernilai RM40 untuk digunakan di sebuah kedai alat tulis. Sebuah buku tulis dan sebatang pen warna masing-masing berharga RM4 dan RM7. Ahmad ingin berbelanja tidak melebihi nilai voucher. Bilangan buku tulis yang dibeli adalah kurang daripada bilangan pen warna. Jadi daripada penyataan yang diberi, kita boleh tulis semula. Penyataan yang pertama ialah jumlah voucher RM40. Ini adalah nilai maksimum yang boleh digunakan oleh Ahmad. Penyataan yang kedua, harga sebuah buku tulis ialah RM4 dan harga sebatang pen ialah RM7. Jadi katakan bilangan buku tulis ialah X dan bilangan pen warna ialah Y. Okey. Jadi untuk ketiga-tiga penyataan tersebut, kita boleh tuliskan 4X tambah 7Y mestilah kurang atau sama dengan 40. Jadi sekarang ni ini adalah nilai maksimum iaitu 40. Jadi perbelanjaan yang boleh dilakukan oleh Ahmad mestilah kurang atau sama. Maksimum dia boleh belanjakan hanyalah RM40. Okey, 4X ni maksudnya ialah 4 RM4 untuk sebuah buku tulis. Jadi kena darabkan dengan bilangan buku tulis yang dibeli. Dan tambah dengan RM7 ialah harga bagi sebatang pen warna. Darab dengan bilangan pen yang dibeli. Jadi jumlah tersebut mestilah kurang atau sama dengan RM40. Jadi ini adalah nilai maksimum dan nilai X dan Y tersebut adalah bilangan. Penyataan yang keempat, bilangan buku tulis kurang daripada bilangan pen warna. Jadi kalau kita lihat di sini buku tulis ialah X. Jadi bilangan buku tulis ialah X. Kurang, kita akan gunakan simbol kurang daripada. Dan Y adalah pen warna. Jadi kita hanya tuliskan X kurang daripada Y. Contoh B, Encik Musa mempunyai sebidang tanah untuk menanam sayur-sayuran. Beliau ingin menanam dua jenis cili, iaitu cili hijau dan cili padi. Syarat-syarat penanaman dua jenis cili adalah seperti yang berikut. Yang pertama, jumlah pokok cili yang boleh ditanam ialah 250 pokok. Yang kedua, bilangan pokok cili hijau sekurang-kurangnya 3 kali bilangan pokok cili padi. Dan yang ketiga, minimum pokok cili hijau ialah 100 pokok. Okey, kalau kita lihat secara keseluruhan di sini, kita tak ada nilai RM ataupun harga bagi mana-mana jenis pokok cili kat sini. Okey, jadi hanya ada bilangan sahaja. Okey, jadi saya pilih katakan bilangan cili hijau, gunakan pembuli ubah H untuk H hijau, dan cili padi saya akan gunakan P untuk padi. Okey, boleh juga gunakan X dan Y terpulang. Okey, untuk penyataan yang pertama, jumlah pokok cili ialah 250 pokok. Maksudnya ini adalah jumlah maksimum pokok yang boleh ditanam. Jadi hasil tambahnya ialah H tambah P mestilah kurang atau sama dengan 250. Okey, untuk penyataan yang kedua, okey, bilangan pokok cili hijau sekurang-kurangnya 3 kali bilangan pokok cili padi. Kalau kita tulis mengikut urutan, cili hijau ialah H. Sekurang-kurangnya 3 kali, sekurang-kurangnya mestilah lebih besar atau sama. Okey, jadi H lebih besar atau sama. 3 kali maksudnya 3, dan cili padi pembuli ubahnya adalah P. Jadi H lebih besar atau sama dengan 3P. Sebenarnya taklah terlalu sukar bila penyataan tersebut diberi dalam bentuk yang jelas. Okey, cuma kadang-kadang ada juga penyataan yang agak mengelirukan. Okey, untuk yang ketiga, minimum pokok cili hijau ialah 100 pokok. Jadi kalau kita tengok kat sini, pokok cili hijau minimum dia 100. Maka dia mestilah lebih besar atau sama. Jadi H untuk cili hijau, H lebih besar atau sama dengan 100. Okey. Ini adalah cara untuk kita mewakilkan situasi bagi sistem ketaksamaan linear. Seterusnya, menentusahkan titik dalam rantau dan penyelesaian bagi sistem ketaksamaan linear.
Okey, sebagai contoh, kita diberi oleh satu garis sempang atau garis putus-putus, iaitu persamaan linear y sama dengan mx tambah c. Kemudian kita ada satu lagi garis penuh, iaitu ax tambah by sama dengan c, dan satu garis mencancang x sama dengan k. Okey, jika diberi satu ketaksamaan y kurang daripada mx tambah c, maksudnya kita akan melorek rantau pada bahagian bawah garis tersebut. Okey. Seterusnya, bila diberi ax tambah by lebih besar atau sama dengan c, jadi sekarang dia gunakan simbol lebih besar atau sama sebab kita gunakan garis penuh. Jadi ada sama dengan, dan kita lihat di sini perkali bagi y ialah positif. Maka kita boleh terus gunakan simbol lebih besar daripada untuk kita lorek rantau pada bahagian atas. Dan untuk x sama dengan k, okey, diberi x kurang atau sama dengan k. Jadi kurang atau sama maksudnya kita akan gunakan garis penuh, dan kurang bermaksudnya di sebelah kiri. Jadi rantau bagi sistem ketaksamaan tersebut, okey, ialah rantau yang memuaskan semua ketaksamaan linear yang diberi. Jadi bagi ketiga-tiga ketaksamaan linear tersebut, bila kita lorekkan, kita akan dapati satu rantau yang mempunyai pertindihan bagi ketiga-tiga rantau ketaksamaan tersebut. Jadi itulah yang dipanggil sebagai rantau yang memuaskan semua ketaksamaan linear. Okey, titik P pula berada dalam rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan linear. Maka titik yang berada dalam rantau persilangan ketaksamaan dikenali sebagai penyelesaian bagi sistem ketaksamaan linear itu. Jadi titik P ni adalah penyelesaian bagi sistem ketaksamaan linear tersebut. Jadi dia akan menyelesaikan, okey, dia akan memuaskan setiap ketaksamaan yang diberi. Contohnya bila kita buat semula menentusahkan titik bagi ketaksamaan yang diberi, macam contoh yang kita telah buat tadi dalam 6.1. Jadi kita dah buat dah tadi. Bila kita uji setiap satu ketaksamaan, titik P ini akan memuaskan setiap ketaksamaan yang diberi. Maka titik P ini dipanggil sebagai penyelesaian. Okey, contoh 8. Tentukan sama ada setiap titik berikut adalah penyelesaian bagi sistem ketaksamaan linear y kurang daripada negatif x tambah 3 dan y lebih besar daripada 2x tolak 5. Okey, jadi kita akan tentukan dengan menggunakan kaedah pengujian, okey, di sebelah kiri dan kanan, tapi kita akan buat dua kali. Okey, kalau contoh yang kita dah buat sebelum ni, kita akan buat sekali sahaja bagi satu titik dan satu ketaksamaan. Jadi untuk satu titik kita perlu uji bagi dua ketaksamaan. Okey, untuk ketaksamaan yang pertama di sebelah kiri, kita akan gantikan dengan y sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 1. Dan kita akan dapati 2 lebih kecil daripada 4. Maka dia memuaskan ketaksamaan yang pertama. Okey, maka titik negatif 1, 2 memuaskan ketaksamaan y kurang daripada negatif x tambah 3. Untuk ketaksamaan yang kedua, dengan titik yang sama iaitu negatif 1 dan 2, kita gantikan. Okey, kita dapati 2 lebih besar daripada negatif 7 dan dia adalah benar bagi ketaksamaan y lebih besar daripada 2x tolak 5. Maka titik negatif 1, 2 memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada 2x tolak 5. Apabila titik tersebut memuaskan kedua-dua ketaksamaan yang diberi, maka titik negatif 1, 2 ialah penyelesaian bagi sistem ketaksamaan ini. Jadi bila melibatkan sistem ketaksamaan, kita perlu pastikan kedua-dua ketaksamaan ataupun tiga ketaksamaan yang diberi tersebut memuaskan titik itu. Okey. Untuk soalan B, koordinat 4, negatif 3.
Kita uji dahulu untuk ketaksamaan yang pertama. Okey. Negatif 3 kurang daripada negatif 1. Okey, pernyataan ini adalah benar. Maka titik 4 negatif 3 memuaskan ketaksamaan y kurang daripada negatif x tambah 3. Untuk ketaksamaan yang kedua, okey, kita gantikan koordinat negatif 3 dan dalam y dan 4 dalam x. Dan kita akan dapati negatif 3 kurang daripada 3. Dan ia tidak memuaskan ketaksamaan tersebut. Okay, kalau ikutkan ketaksamaannya ialah y lebih besar. Jadi nilai yang kita dapat di sebelah kiri iaitu y kurang daripada yang di sebelah kanan. Maka titik 4 negatif 3 tidak memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada 2x tolak 7. Dan secara keseluruhannya, bila titik tersebut tidak memuaskan salah satu ketaksamaan, maka titik tersebut iaitu 4 negatif 3 bukan penyelesaian bagi sistem ketaksamaan ini. Okey, seterusnya kita akan menentukan rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Okey, jadi dalam satu sistem ketaksamaan linear, kita nak tentukan rantaunya. Contoh 9 nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam rajah di bawah. Jadi sekarang ni kita ada satu rantau berlorek yang dibatasi oleh 3 garis. Okey, iaitu garis y sama dengan x tambah 2, garis x sama dengan 2 dan garis y sama dengan negatif setengah x tolak 1. Cuma di sini kalau kita lihat garis yang y sama dengan negatif 1/2x tolak 1 ialah garis sempang atau garis putus-putus. Okey, jadi simbolnya kita dah boleh jangkakan. Di sini mestilah tiada simbol sama dengan. Okey, untuk garis yang pertama, kita lihat di sini rantau tersebut berada di bawah garis penuh. Maka ketaksamaannya ialah y kurang atau sama dengan x tambah 2. Garis penuh menunjukkan ada sama dengan. Garis yang kedua iaitu garis mencancang x sama dengan 2. Rantau tersebut berada di sebelah kiri garisan penuh. Maka ketaksamaannya ialah x kurang atau sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat di sini garis penuh, maka kita akan gunakan x kurang atau sama dengan 2. Untuk garis yang ketiga, rantau berlorek pada bahagian atas garis sempang. Jadi kita akan gunakan simbol y lebih besar daripada negatif setengah x tolak 1. Jadi tak ada simbol sama dengan. Okey, sebab kita gunakan garis sempang. Seterusnya contoh 10. Rajah di bawah menunjukkan 3 garis lurus. Y sama dengan 2x tolak 1, y sama dengan setengah x dan y sama dengan negatif x tambah 6. Lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear y kurang daripada 2x tolak 1, y kurang atau sama dengan negatif x tambah 6 dan y lebih besar atau sama dengan setengah x. Jadi sekarang ni kita telah diberikan 3 garis lurus, okay, dengan persamaan yang telah diberi. Kemudian kita juga telah diberikan 3 ketaksamaan, okay, untuk kita lorekkan dan kenal pasti rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan tersebut. Okay, untuk yang pertama, okay, y kurang daripada 2x tolak 1. Okay, untuk ketaksamaan yang pertama, y kurang maksudnya di bawah garis. Okay, dan simbol yang digunakan ialah kurang sahaja, tak ada kurang atau sama dengan. Sama dengan tak ada sebab ada garis putus-putus. Maka kita akan lorekkan pada bahagian bawah. Okey, seterusnya untuk ketaksamaan yang kedua, okey, y lebih besar atau sama dengan setengah x. Maksudnya lebih besar mestilah kita lorekkan pada bahagian atas. Okey, jadi kita akan lorekkan pada bahagian atas. Oleh kerana ada sama dengan, yang ini kerana garisan penuh. Dan untuk persamaan garis yang ketiga, okay, untuk garis yang ketiga, y
kurang atau sama dengan negatif X tambah 6. Jadi kita akan lorekkan pada bahagian bawah garis sebab ada simbol kurang. Okey, jadi yang garis biru kita akan lorekkan ke bawah. Okey, daripada ketiga-tiga rantau yang kita telah lorekkan, ada satu rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan tersebut, iaitu pada bahagian tengah. Okey, yang bertindih bagi ketiga-tiga rantau. Jadi kita lorekkan ketiga rantau yang memuaskan ataupun yang dibatasi oleh ketiga-tiga garis lurus tersebut. Okey, kita sampai ke 6.2.4 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Jadi untuk langkah penyelesaian masalah, yang pertama kita akan mewakilkan setiap pernyataan dalam ketaksamaan linear. Okey, jadi kita kena tulis dalam bentuk ketaksamaan linear. Yang kedua, kita akan melukis semua graf persamaan linear pada satah kartes yang sama. Jadi dalam satu satah kartes kita akan lukiskan semua garis lurus tersebut. Seterusnya kita akan melorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Okey, seperti yang kita baru saja pelajari tadi, iaitu melorek rantau. Dan yang keempat, kita akan menyelesaikan masalah berdasarkan graf yang telah dilukis. Jadi bila ada masalah ataupun persoalan, jadi kita perlu selesaikan berdasarkan graf yang telah dilukis. Sebenarnya tajuk ataupun bahagian penyelesaian masalah melibatkan sistem ketaksamaan linear, ia adalah mirip dengan tajuk dalam matematik tambahan KSSM tingkatan 5 bab 7, iaitu pengatur caraan linear. Jadi sebenarnya tajuk ini agak untuk standard pembelajaran yang terakhir ni agak berat juga, kerana dia adalah lebih kurang sama dengan bab 7 pengatur caraan linear dalam matematik tambahan. Jadi untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan, apabila masuk pada bab 7 tingkatan 5 pengatur caraan linear, mereka akan lebih mudah untuk memahami bab tersebut kerana telah diperkenalkan dalam bab 6 subjek matematik tingkatan 4. Okey, contoh 11. Sebuah pusat seni menawarkan dua kelas, iaitu kelas kraft tangan dan kelas lukisan. Bilangan murid kelas kraft tangan ialah X dan bilangan murid kelas lukisan ialah Y. Bilangan maksimum murid untuk kedua-dua kelas ialah 40 orang. Bilangan murid kelas kraft tangan tidak boleh melebihi 10 orang murid kelas lukisan. Kos bahan kraft tangan dan kelas lukisan masing-masing ialah RM20 dan RM10 bagi setiap murid. Jumlah kos mesti kurang daripada RM480. Soalan A. Tulis satu sistem yang terdiri daripada 5 ketaksamaan linear untuk mewakili situasi tersebut. Okay, jadi kita perlu tulis 5 ketaksamaan linear. B. Menggunakan skala 2cm kepada 10 orang pada kedua-dua paksi, bina dan lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear ini. Okay, jadi dalam soalan kita telah diberikan skala. Kita perlu membina, maksudnya kita lukis garisan dan kita akan lorekkan rantau yang memuaskan semua ketaksamaan tersebut. Soalan C. Berdasarkan graf yang telah dibina, okey, yang pertama, jika bilangan murid kelas kraft tangan ialah 15 orang, cari bilangan maksimum murid kelas lukisan. Jadi dengan menggunakan graf yang telah kita bina, kita akan selesaikan kedua-dua masalah ini. Dan soalan yang kedua, bolehkah pusat seni itu menerima 17 orang murid untuk kelas kraft tangan dan 22 orang murid untuk kelas lukisan? Jadi kita akan tunjukkan daripada graf, adakah 17 orang murid dan 22 orang murid bagi kelas kraft tangan dan kelas lukisan memuaskan sistem ketaksamaan tersebut. Kita pergi dulu kepada soalan A. Tulis satu sistem yang terdiri daripada 5 ketaksamaan linear untuk mewakili situasi tersebut. Okey, untuk
Yang pertama, bilangan murid kraft tangan. Okay, kita dah diberikan kat sini. Murid kraft tangan ialah X. Bilangan murid lukisan yang mengambil kelas lukisan ialah Y. Jadi jika kita telah diberikan huruf ataupun pemboleh ubah untuk mewakili satu nilai tersebut, jadi kita hanya gunakan sahaja, iaitu X dan Y. Nilai X dan Y mestilah positif berdasarkan maklumat yang diberi ini. Okey, sebab bilangan murid, jadi bilangan murid tak bolehlah nilai negatif. Jadi nilai X dan Y mestilah positif. Jadi persamaan ataupun ketaksamaan yang pertama ialah X lebih besar atau sama dengan kosong. Dan ketaksamaan yang kedua ialah Y lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi yang ini X-nya sentiasa positif dan Y-nya pun sentiasa positif. Okey, ketaksamaan yang kedua, bilangan maksimum murid untuk kedua-dua kelas ialah 40 orang. Jadi maksudnya hasil tambah ataupun jumlah kelas kraft tangan dan kelas lukisan mestilah kurang atau sama. Jadi X tambah Y kurang atau sama dengan 40. 40 adalah maksimum. 40 dibenarkan. Lebih daripada 40 tidak dibenarkan. Bilangan murid kelas kraft tangan tidak boleh melebihi 10 orang murid kelas lukisan. Okey, maksudnya bilangan murid kelas kraft tangan ialah X. Tidak boleh melebihi, mestilah kurang daripada ataupun sama dengan 10 orang murid kelas lukisan. Jadi 10 orang murid tambah dengan pelajar kelas lukisan tu, jadi kita akan dapat satu ketaksamaan macam ni. Dan yang terakhir, kos bahan kraft tangan dan kelas lukisan masing-masing ialah RM20 dan RM10 bagi setiap murid. Dan jumlah kos mesti kurang daripada 480. Jadi dengan kedua-dua penyataan ni, kita dapati kos untuk kelas tersebut ialah 20X. 20 darab dengan bilangan pelajar kelas kraft tangan tambah 10 RM10 darab dengan bilangan pelajar kelas lukisan mestilah kurang daripada 480. Okey. Oleh kerana dia guna perkataan kurang, maksudnya tak boleh samalah dengan 480. Mestilah kurang daripada itu. Okey, seterusnya kita akan tuliskan semua ketaksamaan linear tersebut. Okey, dan kita akan lukiskan bagi soalan B menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang pada kedua-dua paksi. Okey, jadi kita akan lukiskan paksi X dan Y. Paksi X akan mewakili kraft tangan dan paksi Y mewakili bilangan murid dalam kelas lukisan. Okey, skala diberi tadi ialah 2 cm 10 orang. Jadi kita akan ikut seperti yang telah diberikan dalam soalan. Okey, untuk ketaksamaan yang pertama, jadi kita perlu tulis dulu persamaannya untuk kita tentukan 2 titik. Sebab kita nak lukis garis lurus, kita perlukan sekurang-kurangnya 2 titik. Okey, untuk titik yang pertama, yang paling mudah ialah apabila kita gantikan X dengan kosong dan Y-nya kita akan dapat 40. Okey, jadi kita akan tandakan pada graf 0, 40. Seterusnya, yang kedua, saya akan pilih Y-nya kosong. Iaitu apabila kita gantikan Y sama dengan kosong, maka X-nya adalah 40. Jadi bila X 40, kalau kita lihat di sini X 40, Y-nya kosong. Jadi kita tandakan pada graf dan kita lukis garis lurus. Okey, dan kita boleh tandakan, labelkan garis lurus tersebut iaitu X tambah Y sama dengan 40. Seterusnya untuk ketaksamaan yang kedua iaitu X kurang atau sama dengan 10 tambah Y. Jadi untuk yang ini sama juga, kita akan gantikan nilai X sama dengan kosong,
maka kita akan dapat Y sama dengan negatif 10. Kita akan pindahkan 10 ke sebelah kiri, kita akan dapat negatif 10. Seterusnya, kita gantikan Y sama dengan kosong. Okay, kita tandakan dulu pada graf, iaitu kosong negatif 10. Kemudian kita gantikan nilai Y-nya sama dengan kosong. Di sini kita akan gantikan dengan kosong, jadi X sama dengan 10. Jadi, tandakan koordinat 10, kosong pada graf dan kita gariskan melalui kedua-dua titik tersebut. Jadi kita labelkan X sama dengan 10 tambah Y. Okey, bagi kedua-dua garis yang kita telah buat ni, ini adalah garis penuh sebab kalau kita lihat di sini simbolnya adalah ada tanda sama dengan. Okey, jadi bagi kedua-dua ketaksamaan ni ada simbol sama dengan. Okey, seterusnya untuk ketaksamaan yang ketiga. Untuk ketaksamaan yang ketiga, okey, sama juga saya akan gantikan nilai X-nya sama dengan kosong, maka 10Y sama dengan 480, Y sama dengan 48. Okey, dan kita akan tandakan koordinat 0, 48 dalam graf. Kemudian kita gantikan nilai Y sama dengan kosong pula, iaitu kat sini nilai Y-nya sama dengan kosong, jadi 10 ni akan terhapus. Jadi 20X sama dengan 480, maka X sama dengan 24. Jadi kita akan tandakan koordinat 24, kosong pada graf. Dan kita akan gariskan dengan garis sempang atau garis putus-putus. Okay, sebab kita gunakan simbol kurang daripada. Okey, tak ada simbol sama dengan kat sini. Okey, seterusnya kita akan melorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear ini. Okey, ambil kira setiap simbol ketaksamaan. Okey, kita bermula daripada ketaksamaan yang pertama, X lebih besar atau sama dengan kosong. Maksudnya X lebih besar atau sama dengan kosong, satu garis mencancang di sini. Okay, sepanjang paksi Y, ini adalah nilai-nilai X sama dengan kosong. Maka X lebih besar atau sama dengan kosong, kita akan lorekkan ke sebelah kanan. Okay, untuk ketaksamaan yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan kosong, kita akan lorekkan ke bahagian atas daripada paksi X. Jadi ini adalah nilai Y sama dengan kosong, tapi Y lebih besar atau sama dengan kosong, kita akan lorekkan ke bahagian atas. Untuk ketaksamaan yang ketiga, X tambah Y kurang atau sama dengan 40. Jadi yang berwarna merah ni kita akan lorekkan pada bahagian bawah. Okey, so kita akan lorekkan pada bahagian bawah sebab Y kurang atau sama dengan 40. Simbol depannya pun adalah positif. Okey, seterusnya kita lihat untuk garis X kurang atau sama dengan 10 tambah Y. Okey, untuk kes ni kita lorekkan pada bahagian atas. Seperti yang saya telah nyatakan sebelum tadi, kita kena fokus pada Y. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kita baca daripada Y lebih besar. Maksudnya dan simbol Y di sini adalah positif. Jadi kita boleh terus baca Y lebih besar daripada. Jadi kita akan lorek pada bahagian atas. Itu sebab kita lorekkan pada bahagian atas. Walaupun kita nampak kat sini X kurang daripada. Okey, tapi jangan keliru. Kita fokus pada Y dahulu, iaitu kita nak lorek pada bahagian atas atau bawah. Maka kita akan fokus pada pembeli ubah Y lebih besar. Jadi kita lorek bahagian atas. Dan yang terakhir, kalau kita lihat kat sini 10Y, kita nampak perkali Y-nya adalah positif. Jadi kita boleh terus gunakan kurang daripada untuk kita lorek pada bahagian bawah. Jadi kita akan lorekkan pada bahagian bawah garis putus-putus. Maka rantau yang memuaskan semua ketaksamaan linear itu ialah seperti berikut, iaitu rantau yang dibatasi oleh semua ketaksamaan linear daripada yang pertama hinggalah yang kelima. Seterusnya, untuk soalan C berdasarkan graf yang telah dibina,
Yang pertama, jika bilangan murid kelas kraft tangan ialah 15 orang, cari bilangan maksimum murid kelas lukisan. Jadi maksudnya jika kelas kraft tangan dah ditetapkan seramai 15 orang. Jadi kat sini kalau kita lihat 10, 15, 20. Jadi 15 kat sini. Nilai X-nya sama dengan 15. Berapakah bilangan maksimum bagi murid kelas lukisan? Jadi untuk itu kita akan lukiskan satu garis lurus X sama dengan 15, iaitu garis mencancang. Kemudian daripada garis tersebut, di manakah titik maksimum yang akan disentuh dalam rantau yang memuaskan ketaksamaan ini? Okey, jadi kalau kita lihat di sini, sampai 17, patutnya dia sampai 18. Okey, nilai Y-nya sama dengan 18 patutnya, tapi nilai Y sama dengan 18 tidak terangkum dalam penyelesaian bagi rantau yang berlorek ini. Okey, maksudnya sebab ini adalah garisan putus-putus ataupun garis sempang, jadi titik yang berada pada garis tersebut tidak termasuk sebagai penyelesaian bagi sistem ketaksamaan ini. Jadi kita akan ambil satu nilai yang berada di bawahnya, iaitu Y sama dengan 17. Maka bilangan maksimum murid kelas lukisan ialah 17 orang. Jadi saya dah terangkan tadi kenapa kita tak boleh ambil 18 orang. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok garisan ni, kita akan nampak dia akan bersilang pada Y sama dengan 18. Okay, tapi kita terpaksa ambil bawahnya, okay, satu angka integer, okay, sebab bilangan orang. Jadi wajib kita ambil integer. Jadi yang bawahnya ialah 17. Okey, untuk soalan yang seterusnya, soalan yang kedua, bolehkah pusat seni itu menerima 17 orang murid untuk kelas kraft tangan dan 22 orang murid untuk kelas lukisan? Okey, di sini sebenarnya dia telah berikan maklumat nilai X, iaitu 17 untuk murid kelas kraft tangan. Okey, kelas kraft tangan diwakili oleh X, jadi kita ada 17 dan Y-nya ialah 22, iaitu bilangan murid untuk kelas lukisan. Jadi kita boleh lukiskan ataupun kita tandakan pada graf tersebut titik 17, 22, iaitu di sini. Jadi kalau kita lihat, kita plotkan 17, 22 dan apa yang kita lihat di sini, titik 17, 22 berada di luar rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Okey, jadi pusat seni itu tidak boleh menerima bilangan murid tersebut sebab dia berada di luar rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Maka secara umumnya kita boleh buat kesimpulan pusat seni itu tidak boleh menerima bilangan murid tersebut. Jadi kalau kita nak terima, dia mestilah berada dalam kawasan rantau yang berlorek. Jadi ini semua adalah sebenarnya kekangan bagi pusat seni tersebut berdasarkan kos, bilangan murid dan semua hubungan yang telah kita nyatakan tadi, iaitu ada 5 ketaksamaan linear. Okey, jadi kita telah habis membincangkan tentang sehingga penyelesaian masalah melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, soalan ini juga adalah mirip dengan soalan matematik tambahan tingkatan 5 bab 7, iaitu pengaturcaraan linear. Okey, jadi jika pelajar mengambil matematik tambahan, mereka akan mengulang semula penyelesaian masalah ini. Okey, jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video lain yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasnul dan saya ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.